Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Oti Aisyah Rozali dalam video track the progress untuk anak usia 3 hingga 4 tahun. Okey, so dalam video ni kita akan bincangkan tentang progres perkembangan anak 3 hingga 4 tahun yang anda kena alert, dan checklist yang dalam ni adalah checklist yang anda boleh dapat dalam buku target 5 juga. But it's okay, anda boleh print juga checklist ni dan saya akan terangkan satu-satu tentang setiap kemahiran yang anda kena check tersebut. Okey, ni saya kenalkan, ini adalah 4 orang individu yang bertanggungjawab kepada modul ini. Okey, so kami dah perah tenaga bersekongkol untuk sama-sama menghasilkan modul ini kepada anda, untuk anda. Alright, so kita ada 2 orang OT dan 2 orang fisioterapis yang menghasilkan modul ini bersama-sama. Okey, so kita tengok kepada kemahiran anak 3 hingga 4 tahun. Anda boleh terus check perkembangan anak anda selepas ini. Okey, saya galakkan juga anda untuk tengok juga video track dan progress yang lain untuk usia 18 hingga 24 bulan, usia 2 hingga 3 tahun juga, 24 hingga 36 bulan juga, sebab anda kena check sama ada anak anda sudah menguasai kemahiran peringkat rendah ataupun tidak. Okey, kalau anda usia 3 hingga 4 tahun juga, ini juga anda kena tengok juga video yang sebelum-sebelum ni ya. So make sure anak kita tidak ada ketinggalan. Okey, alright, so kita tengok kepada kemahiran bermain dalam usia 3 hingga 4 tahun ini. Okey, usia 3 hingga 4 tahun ada 4 cara bermain yang kita kena tengok pada anak-anak. Yang pertama, complex imaginary. Yang kedua, constructive play. Yang ketiga, gross play. Dan yang keempat, social play. Okay, kita tengok dulu complex imaginary. Okay, pada usia 3 hingga 4 tahun ini, anak-anak sudah boleh mula membina skrip untuk bermain olok-olok dengan permainan tertentu dan aksi-aksi yang menghampiri kehidupan sebenar atau kehidupan imajinasi, sama ada dari rancangan TV yang dilakukan semasa bermain. Masa ni anak kita jadi Upin Ipin, masa ni anak kita jadi Power Rangers. Dia siap buat dialog, dia siap buat skrip. Masa ni lah dia start menjerit, Kak Ros, jangan kacau. Dia akan start jerit macam tu. Okay, sebab dia dah ada complex imaginary, siap ada ayat spesifik untuk dia punya bermain. Okay, constructive, construct, anak sudah boleh membina, alright, cipta produk seni kreatif dengan bantu orang dewasa. Contoh produk seni kreatif, aktiviti seni kreatif ni bagus untuk anak punya kemahiran motor halus, kognitif dia. Okay, aktiviti seni kreatif yang biasa anak-anak ni buat, contohnya macam dia buat kapal, dia lipat, dia buat kapal terbang. So itu yang anak-anak usia ini dapat. Okey, contohnya ataupun dia main play-doh, digulung-gulung panjang-panjang. Mama tengok ular. Ataupun dia gulung-gulung panjang-panjang, dia kan tu kalau ada princess kat rumah kan, dia lipat, dia buat gelang. Wah, cantik, dia buat macam tu. Okey, siapkan puzzle, buat sampai siap. Duduk sorang-sorang buat sampai siap. Kalau sebelum ni ada orang kena duduk main dengan dia, umur 3 hingga 4 tahun anak boleh siapkan sorang-sorang. Dia duduk diam, fokus untuk siapkan. Okey, bina binaan bermakna dan berfungsi dari permainan blok binaan. Dia boleh buat rumah, dia boleh buat tunnel, dia boleh buat benda yang ada benda-benda yang ada function. Buat rumah, buat tunnel, buat kereta, buat robot. Okey, benda yang ada perkaitan dengan perkara di sekitar dia. Okey, gross play, main kasar, main lasak. Anak menyukai permainan fizikal, bergayut, bergelongsor, berlari, melompat. Masa ni perbuatan lasak dia tu ada fungsi dan dia ada permainan yang kompleks yang dia main dengan pergerakan-pergerakan kasar dia. Okey, social dah boleh mula terlibat dalam aktiviti berkumpulan. Dia main kejar-kejar, dia main bergile-gile. Masa ni banyak bergaduh lah. Tapi anak usia 3 hingga 4 tahun, dia dah lebih tolerate, dia dah boleh tolerate dengan kawan-kawan. Alright, bermain secara asosiatif, bermain bersama kanak-kanak lain, berkongsi, berbincang matlamat permainan. Ini adalah apa yang anak berusia 3 hingga 4 tahun dah boleh buat. Dia kata, Alfa, contohnya anak saya yang 4 tahun kan, Alfa, duduk sana. Kenapa nak baling bola dekat Alfa? So dia boleh bagi tahu adik dia apa yang dia nak buat. Okey? Dan adik kecil yang masuk umur 3 tahun tu pun dah boleh bincang, sebab dah 2 hingga 3 dah nak masuk umur 3 hingga 4 tahun kan. So dia dah boleh bincang, dia boleh okey, dia berdiri kat sini tunggu abang dia main. Okey, so itu adalah kemahiran bermain anak-anak. Motor halus,
menggunakan pegangan tripod dengan pensel dan krayon. But depends, ada anak dah dapat pegangan 3 jari, ada anak masih lagi pegangan 4 jari. Okey, mewarna dalam garisan. Kalau tadi kalau anda tengok dekat video yang umur 24 hingga 36 bulan, kalau kita ada lukisan matahari, okey, anak umur tu biasanya dia akan warna macam gini. Dia aware ada bentuk matahari tapi dia belum boleh warna dalam garisan. Anak umur 3 hingga 4 tahun biasanya dia lebih aware dengan garisan. Dia akan cuba warna seboleh-bolehnya, dia akan cuba warna dalam garisan. Okay, dia akan cuba sedaya upaya dia untuk warna dalam garisan. Ini anak usia 3 hingga 4 tahun. Menyalin bentuk mudah, mula menyalin huruf, belum tulis baca dengan baik, cuma salin sahaja. Kalau dia nampak huruf O, wow, O dia buat. Nampak huruf V, dia tiru je. Dia tiru je tulisan tu, tapi belum cukup bermakna. Dia tiru kalau itu yang kita biasa tunjuk pada dia, dia akan cuba tiru. So it's okay kalau anak kecil kita nak buat benda tu cepat, tak apa. Tapi kita jangan push lah, kita jangan paksa. Kita bagi anak kita explore apa yang dia suka. Gunakan gunting untuk potong bentuk mudah. Dia dah boleh ambil gunting, dia boleh ambil kertas, dia dah boleh guna untuk potong bentuk mudah. Okay, dia dah boleh ambil, dia pergi sini, dia gunting. Mulut dia macam ni umur 3 hingga 4 tahun kan, kadang-kadang dia masih lagi mulut macam ni. Masa gunting. Kenapa macam tu? Sebab dia masih lagi belum cukup fine pergerakan dia. Oral dia masih bergerak sama-sama lagi, yang kita panggil reflex. Okay, tapi tak apa, kita nak cerita pasal reflex, kita nak cerita pasal benda-benda berfungsi sekarang ni. Okay, anak dah boleh gunting bentuk mudah, tapi dengan syarat bagilah gunting yang selamat dan pastikan anak anda betul-betul selamat untuk guna gunting. Ada anak umur ni dia terlalu lasak, anda belum boleh bagi guna gunting. So perhatikan anak kita. Okay, but then again, bila kita bagi, sepatutnya anak tu dah boleh gunting dengan mudah lah kalau ikut usia ni dan ikut teori ni. Okay, so motor kasar, anak boleh lompat, anak boleh panjat, anak boleh berlari, anak boleh skipping. Skipping tu dia macam jalan macam Red Riding Hood tu kan. Dia jalan skip sambil jalan macam lompat-lompat skip berjalan tu, yang tu anak boleh buat. Okey, bukan tali skipping tau. Dia boleh jalan skip macam sambil jalan sambil lompat. Macam itulah skipping yang tu, yang macam Red Riding Hood, jalan pegang bakul makanan, skip. Macam tu ya. Itu skipping yang tu, bukan tali skipping. Kayuh dan kawal pergerakan basikal roda 3. Kalau anak kayuh lepas langgar dinding, dia belum boleh kawal. Tapi anak umur 3 hingga 4 tahun ini dah boleh kawal steering mana basikal dia nak pergi, dengan syarat you dah bagi dia basikal daripada awal. Kalau baru nak start bagi basikal, memanglah dia belum boleh pandai lagi. So bagi masa pada anak tersebut. Boleh berdiri beberapa ketika dengan satu kaki. Yang ni dia boleh berdiri lama sikit. Dia boleh berdiri. Okey, kalau anak umur 2 hingga 3 tahun tadi saya ada record satu video lagi untuk 2 hingga 3 tahun, nanti anda boleh check 24 hingga 36 bulan tu. Okey, anak umur ni dia dah boleh berdiri standing dengan satu kaki beberapa ketika. Dia boleh tahan kaki dia ni. Dia boleh tahan berdiri beberapa ketika. Okey, kalau anak usia 2 hingga 3 tahun yang belum balance, dia akan terlompat-lompat bila dia berdiri satu kaki. Dia akan terlompat-lompat dia bergerak-gerak lagi. Tak boleh. Yang ini umur 3 hingga 4 tahun dia dah boleh mula berdiri dengan lebih stabil. Okey. Kognitif, pemikiran anak umur 3 hingga 4 tahun menggunakan objek secara imaginatif. Okey, dia boleh imagine. Dengan lebih kompleks Contohnya dia dah boleh gabung-gabungkan. Ni bila kita gabungkan pakai blue tack pen, letak blue tack, lepas tu kita letak gunting. Wow, jadi robot lah. So macam tu. Gunakan objek secara imaginatif. Dia boleh imagine like a lot of things. Mempunyai figurin atau anak patung yang punya watak masing-masing serta berinteraksi dengan permainan-permainan lain. Dia dah ada watak-watak yang dia suka. Masa ni anda boleh nampak anak anda akan ada satu figurin patung atau kereta, atau tak kisahlah ikut anak lelaki ke anak perempuan ke, dia akan ada satu figurin atau anak patung yang nampak macam orang yang boleh berkomunikasi, bawa pergi mana-mana. Wah, jom tidur. Kalau anak perempuan biasanya lebih senang kita nak nampak. Anak lelaki kadang-kadang dia guna kereta, tapi kereta dia tu boleh jadi robot, boleh terbang. So dibawa pergi mana-mana dan boleh berinteraksi dengan permainan lain. Kalau dia jalan, dia punya kapal terbang kereta tu, jumpa orang lain, langgar. Depends lah anak kita lelaki ke perempuan kan. Langgar, jatuh. So dia boleh interaksikan permainan dengan permainan yang lain. Okay.
asingkan dan kategorikan objek. Bila kita kata sudu simpan sini, garfu sini, dia dah boleh tolong kita buat benda tu. Okey? Sosial ataupun interaksi. Anak umur ini dah boleh cuba perkara yang mencabar kemahiran sosial seperti tolong bayar dekat kaunter. Okay, kita cakap dengan dia, okay, bagi duit dekat abang kaunter tu, dia boleh buat. Okay? Dan lebih suka bermain dengan rakan. Kalau dibawa dia pergi playground, dia akan nampak dia main dengan kawan. Kerana dia lupa pun mak dia dekat situ. Okay? Tahu perlu ambil giliran dalam bermain. Sebab tu dia dah boleh main dengan kawan. Sebab dia dah boleh take turn. Alright, so bila kawan dia tepuk dia pula kejar. Bila dia tepuk kawan dia pula kejar, lari. Okay, so dia boleh taking turn. Lebih suka bermain dengan rakan sama jantina. Ni this is very common. Dia suka dengan sama jantina sebab kalau dia anak lelaki, dia masih rough play. Dia tahu anak lelaki akan main lasak-lasak. Kalau anak perempuan, nanti dia langgar, budak tu nangis, dia kena marah sebab dia dah boleh proses socially kan. Tak suka kena marah tu sebab dia main dengan budak perempuan nanti jatuh dan nangis. Dia dah boleh proses, nangis means dia perempuan tu, budak perempuan tu sedih ataupun sakit sebab dia terlanggar. So biasanya dia akan prefer main dengan anak-anak sama jantina. Anak perempuan suka main dengan anak perempuan sebab sama-sama lembut. Okay? Urus diri, ini adalah kemahiran yang kita kena check dekat rumah. Anak kita umur 3 hingga 4 tahun, macam mana cara diurus diri. Boleh tak dia suap makanan mudah menggunakan sudu dan garfu. Boleh tak dia kaup makanan gunakan tangan dan suap ke mulut. Separuh makanan mungkin akan tertumpah. Dan dia sangat selesa suap pelbagai tekstur makanan ke dalam mulut. Okay, kalau anda tengok dekat Facebook Gym Academy, Otiliana ada sharekan tentang picky eater, dan dia sharekan tentang secara sensorinya anak-anak yang picky eater ni biasanya dia tak nak masukkan setengah tekstur makanan. Okay, sepatutnya anak umur 3 hingga 4 tahun dah selesa masukkan pelbagai tekstur. Tekstur bukan rasa maksudnya yang lembik dia boleh makan, yang sup dia boleh makan, yang keras dia boleh makan, yang macam separuh keras separuh lembut pun dia boleh makan, yang bercampur-campur dalam tu ada lembut ada keras sekaligus dia boleh makan. Itu tekstur. Tiada masalah dengan pelbagai tekstur pakaian, jenis jahitan, tag pakaian dan lain-lain. Okey, so anak umur ni biasanya dah selesa. Dia tahu kalau baju kurung tu licin, dia tahu kalau baju cotton tu macam cotton. So dia dah lebih selesa dengan pelbagai tekstur. Boleh siapkan barangan peribadi sendiri. Yang ni kalau anda bagi kotak, anak saya dia suka kotak. Kalau bagi kotak macam ni, buka, itu kotak Husam, dia cakap. Dia dah boleh tahu barang-barang dia disimpan dalam kotak. Okey, so dia tahu kotak-kotak, dia tahu kat mana dia nak simpan balik barang-barang mainan dia. Okey, boleh pakai pakaian dan buka pakaian sendiri. Mungkin perlukan bantuan pada butang, ikatan tali atau aksesori pakaian yang lain. Tapi t-shirt open up tu kadang-kadang anak memang lambat sikit. Okey, t-shirt yang buka macam tu anak kadang-kadang lambat. Kalau macam pakai sweater, baju yang zip, yang tu senang lah selalunya anak nak buka. T-shirt open up, anak kadang-kadang susah sebab kadang-kadang t-shirt tu macam ketat sikit, betul-betul fit dekat badan dia, so dia macam akan tersangkut dekat bahu ni. So yang tu kita bantulah. So normal lah untuk anak umur ni, dia ada susah sikit nak buka yang ke atas tu. Okey, boleh berus gigi sendiri. Sedikit bantuan mungkin diperlukan untuk pastikan kebersihan. Letak je cermin biar anak kita berus. Tengok, berus gigi sendiri. Okey, so kita boleh bagi anak kita macam sampel gigi, lukiskan. Okey, kita kena berus kat belakang sini, kena berus kat depan, buat aktiviti dengan anak kita supaya anak kita tahu kat mana nak berus. Okey, so itu adalah perkembangan progres untuk anak 3 hingga 4 tahun. So kalau anda ada anak umur ni, terus track progres dia dan jangan lupa check progres perkembangan untuk daripada 18 hingga 2 tahun tu juga, 2 hingga 3 tahun tu juga, video yang lain-lain tu, supaya anda boleh pastikan kemahiran yang sebelum ni juga anda dah kuasai. Okey, so saya jumpa anda dalam video-video yang lain. Bye.